Ya, sebab hari ni masa begitu pantas. Kita pejam celik tuan-tuan, dah tak lama lagi 4 bulan 9 hari lagi lebih kurang. Ya, kita nak menyambut bulan Ramadan. Rasa-rasa baru lagi kita puasa baru ni tuan-tuan. Ya, ini tak lama lagi dah, 4 bulan lebih lagi. Ini dah ya, air dah pertengahan bulan 10, hampir makin habis. Gaji kerajaan pun dah dapat dah. Ni tuan-tuan ya. Seminggu lagi nak masuk bulan November. Ya, 2 bulan lagi tuan-tuan, lebih ke 2 bulan lagi, lebih 2 bulan lebih sikit lagi kita nak meninggalkan tahun 2024. Akhir Februari 2025 kita berpuasa. Siap. Ni tuan-tuan ya. Oleh itu sama-sama kita ingat memperingati. Sebab ya, dengan cara mengingati ini adalah ya merupakan satu jalan untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita terleka, di saat kita terleka itu ada di kalangan ya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang memperingatkan diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita teruskan ya pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam ini tuan-tuan saya ingin membicarakan ya tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang di atas tajuk ya fadail ataupun kelebihan di kalangan mereka itu duduk dalam saf yang pertama dan menyempurnakan, meluruskan serta merapatkan saf. Kita sembahyang ada saf. Tuan-tuan ya. Itu nampak cantiknya agama Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada mana kita ada saf sekalipun, ada di kalangan kita tuan-tuan, kadang-kadang mereka ini tuan-tuan ya tidak pandai ataupun tidak reti untuk nak merapatkan saf-saf mereka. Apa yang dirapatkan adalah kaki-kaki mereka ke ataupun bahu-bahu di kalangan mereka. Ini sebab kadang-kadang kita tengok ada saf-saf saat kita sembahyang itu ada yang lompong. Ni tuan-tuan, saf yang pertama tak penuh lagi. Ada di kalangan kita ni tuan-tuan membuat saf yang kedua. Sedangkan saf yang pertama itu ianya lebih aula, lebih baik daripada saf yang kedua. Oleh sebab apa tuan-tuan? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuliah lalu sentuh sedikit hadis yang berkenaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adalah sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saff al-awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berkenaan, sekiranya kata Rasulullah kata Nabi, sekiranya manusia itu tahu betapa besarnya akan pahala ataupun ganjaran pahala yang dianugerahkan kepada orang-orang yang melaungkan azan dan duduk di dalam saf-saf yang pertama. Atas dua perkara. Melaungkan azan merupakan satu syiar. Dan yang kedua, dia sembahyang duduk dalam saf-saf yang pertama. Kemudian di kalangan mereka itu tidak mampu untuk nak mendapatkannya. Dia cuba tuan-tuan. 5 waktu satu hari tu tuan-tuan, dia cuba nak saf yang pertama. Pergi segera masjid. Maghrib masuk hari ni pukul 6.58 atau pukul 7 lah masuk maghrib pada hari ini. Pukul 6 dah ada dah. Dah sampai ke masjid dah.
Nak duduk saf pertama dah penuh. Ni tuan, penuh. Yang isyak kan tak dapat juga. Dah beberapa hari, beberapa minggu tuan-tuan cuba-cuba tak dapat. Yang usul tak cepat sekalipun tetap tak dapat. Sebab orang berlumba-lumba nak duduk saf yang pertama. Mereka ni tahu akan fadail ataupun fadilat duduk dalam saf yang pertama. Hari-hari kita test, hari-hari kita cuba nak duduk, tetapi tak dapat. Ya, andainya tuan-tuan dibolehkanlah kita nak mengundi. Fakat jumpa pengurusi masjid, tuan. Saya hari-hari datang ke masjid Maghrib pukul 7, pukul 6 saya dah sampai dah. Saya nak cop tempat yang pertama, saf yang pertama, berapa hari dah datang copek, tak dapat. Agak sampai bila tak dapat ni. Ni tuan, orang tetap berduyun-duyun datang. Sebab mereka dah tahu fadilat dan kelebihan duduk dalam saf yang pertama itu. Maka dia syorkan bercadangan, boleh tak Tuan Nazir, Tuan Pengurusi tak? Kita berundi. Kita undi dah. Ya, pintu masjid ni maghrib pukul 7 masuk, ya. Pukul 6 suku baru dia buka pintu masjid. Yang berada kat masjid ni Tuan Siap, Tuan Imam, yang 2-3 orang ni ada. Macam tu kita buat tuan-tuan. 6 suku baru buka, walaupun ramai 2-3 orang kat luar tu tak boleh buka. Ya, dah sampai tepat pukul 6 suku, dia ambil undi. Diberikan nombor 1 sampai nombor 60 saf yang pertama ni. Siapa duduk dapat nombor 1 sampai 60 kita undi, mereka terduduk dalam saf yang pertama. Tak ada nombor, duduk belakang. Itu cadangan kita bagi pada Nazir kita, pengurusi. Boleh ke? Tak boleh. Kalau boleh dah tuan-tuan, ya, cadangan nak buat, tak boleh. Ni tuan-tuan, ya, tak boleh. Maka dalam hal berkenaan siapa dapat, cepat dia dapat. Tetapi pada hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita datang awal ke masjid, ya, contoh hari Jumaat. Kita datang awal ke masjid. Zuhur masuk pukul 1:05. Satu suku, 12 suku, 12:30 kita dah sampai dah. Tetapi ramai di kalangan kita tuan-tuan berlumba-lumba untuk memenuhkan saf yang paling belakang sekali. Itu realiti. Sedangkan kita ni diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid tuan-tuan. Tapi kita tak rebutkan saf di hadapan. Kita sibuk penuhkan saf di belakang. Sebab senang nak bersimbang. Sebab senang nak tengok WhatsApp. Sebab senang nak buka lecah. Ataupun nak berbual. Dalam masjid pun nak berbual juga. Nak bersimbang pasal dunia juga. Apa salahnya saat kita dengan tazkirah ilmu ni tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dengan tazkirah. Ya, tak ada ustaz datang ke ataupun ada ustaz sekalipun yang datang saat kita mendengar tazkirah ni. Ya, sambil mendengar, telinga kita dengar tu, dalam hati kita tuan-tuan, perbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil peluang. Ni tuan-tuan, ambil peluang tuan-tuan. Ya, sebab nak datang ke masjid ni bukan senang. Payah ke masjid ni tuan-tuan. Susah ke masjid ni. Sebab Nabi mengajar kita, ya, apabila seseorang itu mendengar laungan azan, ya, hendaklah dia, ya, menjawab laungan azan itu sebagaimana yang diperdengarkan oleh Tuan Bilal. Idza sami'tumul an-nida, apabila kamu mendengar laungan azan, hendaklah kamu menjawab sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin. Jawab. Kalau muazzin kata Allahu Akbar, terjawab Allahu Akbar. Tetapi saat mana muazzin itu melaungkan kalimah hayya 'alas salah,
dan hayya 'alal falah. Sebab apa kita tak jawab seperti mana yang dilaungkan oleh Tuan Bilal? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar diri kita saat dilaungkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah itu, kita jawab dengan satu jawapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Maksudnya apa? Tiada keupayaan dan tiada kekuatan, melainkan keupayaan dan kekuatan itu semuanya ya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Kalau Allah tidak berikan kekuatan dan keupayaan tuan-tuan, walaupun tubuh tuan-tuan sihat sekalipun, hari-hari kita pagi jogging tuan-tuan ya, 10 km satu hari lepas subuh. Ya. Kadang-kadang orang subuh kita pergi jogging. Mayang tak? Ada. Pergi kau sini lah. Ni tuan-tuan, nak jaga nak kesihatan tu. Sampai subuh pun lantak lah. Ya, orang pergi subuh, dia pergi jogging. Ada. Nak sihatkan badan. Kalau Allah tuan-tuan tak punya, tidak berikan kekuatan untuk datang ke masjid, untuk solat berjamaah, mampu kita takkan datang. Ni tuan-tuan ya. Itu sebab tuan-tuan, saat Allah berikan kekuatan ke atas diri kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, oleh penuhi setiap saat dan detik kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan, jangan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saat dengar tazkirah, dengar, telinga kita dengar, tapi dalam hati kita tuan-tuan, banyakkan kita mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan kita zikir dengan zikir yang paling afdal. Kata Allah, al-afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Rasulullah. Ya, hendaklah kamu berzikir dengan zikir yang semulia-mulia zikir, yaitu kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan Nabi suruh. Sebab satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabat aku, kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Yang kamu suruh untuk kami memperbaharui akan iman kami itu ya Rasulullah, bagaimanakah caranya ya Rasulullah? Caranya? Maka Nabi pun telah bersabda, fa'aksiru min qaulin la ilaha illallah. Cara untuk nak memperbaharui iman kamu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dengan kita memperbanyakkan zikir kita. Ingat dalam hati kita tuan-tuan, saat mana kita ada kat masjid ke atau di dalam rumah Allah Taala ni tuan-tuan, hati kita mendengar, hati kita tuan-tuan tak lekat dengan kalimah zikir kita, terutama kalimah la ilaha illallah. Ni tuan-tuan ya. Zikir banyak-banyak. Atau banyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap detik dan setiap ketika. Itu di antara tuan. Oleh itu tuan-tuan, kadang-kadang kita diberikan peluang untuk awal datang ke masjid, tetapi peluang untuk kita duduk di saf yang pertama itu kita tak gunakan. Kita beri kepada orang lain. Kadang-kadang kita ada kesempatan duduk saf depan. Nampak kawan kita, kau dah pergi, silalah. Allahu Akbar. Dalam beribadah tak boleh macam tu tuan-tuan. Kita kena rebut. Sebab peluang pahala yang besar tu Allah nak bagi kat kita. Kita nak pergi pelawar orang lain. Sedangkan tu hak yang kita berhak ke atas dirinya. Tetapi kita beri peluang oleh sebab apa?
kita tidak mengetahui akan kelebihan-kelebihan. Kita duduk dalam saf yang pertama saat kita bersembahyang. Muslimin muslimat rahimakumullah taala alaihi. Kata Nabi, sekiranya manusia itu mengetahui akan fadail, kelebihan-kelebihan azan. Azan itu banyak kelebihan. Ya, walaupun kelebihan itu banyak, besar akan kelebihan, tetapi kita di masjid ini tuan-tuan, ada dah tukang bilal, tukang azan kita. Jangan nak robotkan pula. Ni tuan-tuan ya. Dengan hadis saya baca ni, sagi subuh tuan-tuan, dia datang awal ke masjid. Apa? Dia nak azan kita. Tak boleh. Tak boleh. Kelebihan tu betul kelebihan. Tetapi di masjid, di surau, dah ada bilal yang dah dilantik. Saya pun datang sendiri, saya sendiri mengajar, kerja tanggamu sekalipun. Datang ke masjid ni, tiba-tiba saya ada imam, tak boleh. Sebab di sini dah ada imam yang telah dilantik. Kalau suruh, saya naik. Tak suruh, saya tak naik. Kalau suruh pun kadang-kadang saya tak naik. Sebab sini ada imam. Tak payahlah nak tunggu. Nak maghrib ya, tunggu penceramah tak payah. Ni tuan-tuan ya. Kena lewat semayang, tak teruskan semayang. Sebab imam kat masjid ni telah dilantik. Ni tuan-tuan, tak boleh tiba-tiba saya terus naik, tak boleh. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, ia garah sangat naik imam. Kita bukan imam sendiri pun nak naik imam tak boleh. Kita tak ada adab. Tu dia. Walaupun saya kerja datang lama sekalipun tak boleh tidak demikian. Ni tuan ya. Oleh itu azan syiar. Jangan tinggalkan azan. Tuan. Kita ada surau, kita ada masjid kita tuan-tuan. Tak ada api sekalipun. Itu kawan kita blackout itu. Satu taman. Nak azan macam mana azan? Siapa nak dengar? Ramai yang rasa macam tu. Tak ada siapa nak dengar tu Ustaz. Ya, pandai-pandai ya. Kita nak dengar kan bukan ke orangnya. Ya, ke orang memanglah tak dengar. Ke luar tu tak dengar dah. Tak cakap ini. Tetapi tuan-tuan, setiap yang kering, setiap yang basah, bernyawa yang tak bernyawa tuan-tuan. Tuan-tuan laungkan azan, tak ada mikrofon sekali, semua yang nanti akan disaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan mereka yang melakukan azan. Mereka ni akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dicucuri rahmat ke atas orang yang melaungkan azan yang berkenaan. Itu tuan ya. Tu. Sebab kalau mikrofon ada kuatnya, kuat mana sekalipun tak ada mendengar lah. Azan kat sini supaya dengar sampai orang tahu dengar. Kalau dia mikrofon kalau boleh dengar kan tak ada masalah. Sebab sejauh laungan azan itu didengar tuan-tuan, ya, itulah pahala dia. Setiap mereka ya, makhluk yang dengar itu mereka bertasbih memohon keampunan, kerahmatan di kalangan mereka yang melaungkan azan. Sama ada mereka yang bernyawa, yang kering ke, yang basah ke, ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan semua tu, yang ulat-ulat tentang yang duduk dan dalam tanah ni yang mendengar tuan-tuan. Mereka ni semuanya bertasbih. Ya, dengan naungan kalimah-kalimah yang dilantunkan, yang dikeluarkan oleh Bilal itu. Mereka ni memohon kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dicucuri rahmat ke atas orang yang melaungkan kalimah azan yang berkenaan. Itu sebab tuan-tuan ya, tak timbul. Ya, tak ada kalau ya elektrik tu tak ada waktu maghrib tak elektrik tuan-tuan, waktu asar ke dan sebagainya, azan tetap dilaungkan. Ya, mungkin ya tak, Cina memang tak dengar, pergi kat luar je masalah pula. Tengah halaman tak ada hal. Ni tuan-tuan ya, tak mesti kat sini. Kat sini tuan-tuan ya, mungkin panis ke dan sebagainya, kat luar terlaungkan tak ada masalah. Tu di antara kelebihan tuan-tuan ya. Sebab azan ni banyak kelebihan. Sebab saat bayi, anak-anak kita cucu sekalipun,
yang baru dilahirkan oleh ibu dia. Sunat dia azankan itu sunnah Nabi. Sebab kalau mana lahirnya Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dua cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaungkan azan di telinga kanan kedua cucunya dan iqamah di kedua-dua ke atas dua cucu yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga azan ni tentang saat berlaku sesuatu bencana, puting beliung, hujan yang lebat sangat dan juga sebagainya, Allahu akbar, amat dahsyat, atap-atap berterbangan dan juga sebagainya. Selayaknya pada saat itu kita lakukan azan. Tak payah nak pergi masjid, tak payah. Azan kat rumah kita saja. Biarlah berseru-seru, sini azan, sini azan, tak ada masalah. Ini kan sebab semua makhluk, angin ke, udara ke, air ke, puting beliung, apa-apa itu semua tuan-tuan, semuanya makhluk ini Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan dan kalimah azan itu ada kalimah Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita gaungkan. Yang angin tu boleh ganas sekalipun, Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita ke hutan tuan-tuan. Kita ke hutan, hari ini macam-macam kampung tuan-tuan, rimau keluar. Makan orang pada hari ini. Laku Terengganu, Kota Baru. Hari ini sekabar kita tengok tuan-tuan. Kita sebelum raya pergi ke hutan. Tiba-tiba tuan-tuan, disergah oleh rimau. Ni tuan-tuan ni sergah oleh rimau. Apa nak buat? Takbir. Allahu Akbar. Sebab kalimah azan ada takbir. Rimau tu ranih mana sekalipun, buas mana sekalipun, Tuhannya tetap Allah. InsyaAllah. Takbir. Dia tuan, ngau lagi, kita takbir juga. Kuat lagi, takbir kuat lagi. Sampai 5 kali tuan-tuan, dia tak lagi, tuan lagi lah. Hanya tunggu. Kan? Umarlah bakang perlahan, insot bakang perlahan kan. Ini nak pergi tunggu tuan-tuan. Pergi tunggu antara dua lah. Hidup atau mati. Tapi nasibnya sebut kalimah Allahu Akbar, insya-Allah. Sebab semua makhluk atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dia. Oleh itu satu hadis yang lain tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dia kecil lagi tuan-tuan, umur belasan tahun, betul 10 ke 11 tahun, ibunya telah wafat dan meninggal dunia. Oleh itu, saat itu Nabi nak berhijrah ke Yasrib. Di kalangan orang-orang Yasrib ataupun orang Madinah ni tuan-tuan, mereka amat terujung, sangat gembira akan kedatangan orang-orang muhajirin daripada Makkah ke Madinah. Sangat gembira. Dan mereka ni ada menghadiahkan. Ada yang menghadiahkan barang-barang, dia ajak tidur, tetamulah tidur rumah mereka, ada yang berikan tanah, ada yang macam-macam bantu dia dan juga bantu orang-orang yang orang-orang Mekah ni yang tak mempunyai keluarga. Sebab mereka ni tinggalkan Mekah, berhijrah ke Yasrib sebab Nabi Allah Ta'ala dan Nabi perintah suruh berhijrah, maka wajib mereka berhijrah, suka tak suka sekalipun. Oleh itu orang Yasrib ni tuan bantu orang Mekah. Tetapi Anas ni dia telah kematian ayah. Ibunya tak senang dia Khunas, dia nama ibu dia. Ibunya miskin, tak apa nak bantu orang Mekah. Tak ada apa dia nak bantu Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah ke kota Yasrib ataupun ke Madinah. Maka tuan-tuan, saat Nabi datang, dia ni miskin.
Dibawanya, dikandungnya anak lelakinya Anas bin Malik radhiyallahu an, baru berumur 11-10 tahun begitu. Maka dia kata jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi kau ya Rasulullah. Kau datang sahabat kau jauh, kau datang ke negeri. Ke negeri Yasrib ni. Akhir aku tak ada apa. Orang lain macam-macam bagi, aku tak ada apa nak bagi ya Rasulullah. Cuma ya Rasulullah, kau ambillah anak aku ni, Anas ni, untuk kau jadikan sebagai khadam ataupun maula, pembantu kau. Dia beri anak budak kecil ni, Anas ni. Ya Allah tuan-tuan, Anas betapa gembira tuan-tuan saat Nabi terima untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi doakan dia dengan 5 doa. Kisah 5 doa tuan-tuan Nabi doakan. Apa doa dia? Allahumma qsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. 5 doa yang Nabi doakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang pertama kata Rasulullah, wahai Tuhanku, kau banyakkanlah hartanya dan kau banyakkanlah anaknya, anak Anas bin Malik. Lepas kecil lagi. Dan Nabi doakan wa atil umrahu, dan panjangkanlah usia dia ataupun umur dia. Wa barik lahu, dan berkahilah kehidupan dia. Dan yang kelima Nabi doakan wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam syurga engkau ya Allah. Ni doa Nabi tuan-tuan. Yang Nabi doakan sendiri tuan-tuan, memang Allahu akbar. Doa Nabi tak ada hijab tuan-tuan. Allah perkenankan. Allah doakan Anas ni yang pertama, banyakkan gotot, banyakkan anak. Memang Anas ni tuan-tuan, di sampingnya menjadi pembantu Nabi. Saat Nabi wafat, umurnya muda, bukan 21 tahun umur tuan-tuan. Sebab Anas bin Malik ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terakhir wafat. Yang terakhir. Dia lihat keempat pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dia lihat pemerintahan. Dan dia lihat bagaimana kepala cucu Nabi kesayangan Husain radhiyallahu an, dia telah dipancung dan diletakkan di atas talam. Anas bin Malik ni. Ni tuan-tuan ya. Tak salah dipancung oleh Ubaidillah bin Zaid. Dipancung kepada Husain, cucu kesayangan Nabi. Dan dibawa kepala berkenaan, diletakkan dalam satu dulang ataupun tanam di hadapan gubernur pada hari itu Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah. Dan sambil itu dia ambil sebatang kayu, dia jolok ataupun dia ni tonyoh hidung anak cucu Nabi ni. Dalam kisah ya tuan-tuan, alangkah cantiknya wajah engkau. Di sini lah dilihat oleh Anas tegur, kau tahu tak, yang kau tonyoh itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis Anas. Lihat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan Zaid Anas bin Malik umur cukup panjang. Dia merupakan sahabat Nabi yang cukup kaya. Banyak harta dia. Dan juga tuan-tuan cukup kaya, dan anaknya ramai. Dirayakan anaknya lebih daripada 100 orang. 100 anak tuan-tuan. Tuan-tuan dengar mangai banyak tu anak. Ya. Tapi banyak anak ibu ramai. Ibu seorang tak kaya dah tuan-tuan. Ya tuan ya. Kalau seorang ibu 100 lebih koring tuan-tuan. Sekali beranak 4 komar. Tu awal tahun. Ya, ujung tahun 4 lagi apa kah? Ni tuan-tuan ya.
Anak satu lebih orang. Betul. Sebab diriwayatkan saat dia wafat, dia meninggalkan jutaan dirham kepada setiap isteri yang dia masih hidup lagi. Jutaan dirham dia tinggalkan. Dan Nabi doakan juga, wa atila umrahu, panjangkan usianya ya Allah. Anas bin Malik, betul. Anas ni wafat, sahabat Nabi yang terakhir wafat, diriwayatkan umurnya menjangkau hampir 120 lebih kurang tahun. Panjang usia dia. Wabalik lahu, kau berkahilah kehidupan dia. Dan Nabi doakan, wa adkhilhul jannah. Ni doanya. Ni ada semalik tuan ya. Dan hadis yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang biasa kita dengar. Sang imam biasa sebut. Kalau saat kita nak sembahyang, imam akan kata sebelum takbir, sawu sufufakum. Itu sebab tuan-tuan, arahan untuk merapatkan saf, sawu sufufakum ini bukan Tuan Bilal, imam. Tapi ada masjid, ada surau, saat dia nak iqamah, dia pergi ke mikrofon, saf. Tuan-tuan ya. Tak kena. Bukannya haram tak, tapi tak kena. Sebab yang layak untuk mengarahkan saf itu adalah imam, bukan Tuan Bilal. Bilal pun iqamah pun dia tunggu arahan daripada imam. Imam pandang Bilal, waktu dah time, Bilal dah. Kamatlah. Bilal tak payah pandang belakang. Pandang celah sana. Ada saya sunat lagi. Tak payah pandang. Sebab masa dah time. Masa dah time tu ya. Tak payah pandang. Sebab masa dah tu. Allah nak semayang belakang tu sunat dia lah dah. Oleh tu orang yang tengah semayang sunat, bilang rekaman, jangan nak marah. Buta kau dah. Dan semayang kau tak nampak kau. Tengah-tengah dia semayang ni bukan celah dinding. Yang maki bila dah. Itu orang yang tak mengaji. Tak betul. Mana kau semayang, kau teruskan. Ada dua pilihan. Sama ada nak memberhentikan semayang sebab iqamat telah nak semayang fardu dah, ataupun nak teruskan semayang, ringkaskan semayang tu. Tak payahlah baca surah. Baca rukuk kan baca sekali ni surah azim cukup sekali ya. Ni cepat-cepat fardu dah nak bermula. Ya, bila tak payah nak pandang, nak cari ada imam 3 orang ni teh semayang mana? Jom tak payah. Tu hipamat. Dan tak payah dikatakan saf, tak payah. Sebab yang akan melafazkan saf adalah imam, bukan Bilal. Ini tuan-tuan ya. Oleh itu Nabi tersawwu sufufakum, luruskan saf. Luruskan saf ni tuan-tuan. Ya, tumit kaki kita tu. Kemudian rapat-rapatkan bahu, bukan rapat-rapatkan kaki. Sebab dalam gambar dekat skrin TV kita tu, ya, kaki kita ni dengan kaki orang sudah rapat, itu tak betul. Itu mazhab al-Facebooki. Ambil mana tak tahu. Itu telah dijawab oleh murabbi ummah kita, Al-Ustaz Azhar Idrus. Kitab besar saya tahu tak? Ya, bahu bahu. Kaki kita tolak dah. Sebab semayang ni betul tu, kaki kita nak ke kiblat, dua macam ni. Bukan mengengkang macam ni. Banyak jenis tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi apa kata Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastakbina bi atrafi asabihimal kiblah. Nabi apabila bersembahyang, dia akan menghadapkan seluruh bi atrafi asabihima, seluruh jari jemari kakinya ke arah kiblah. Macam ni. Bukan macam ni. Kau tengok sembahyang kan? Rakaat pertama okeylah semua buat berceramah ni. Rakaat kedua kan dah balik ni. Tengok. Iya.
Jarak kaki kanan, kaki kiri bisyibrin. Sejengkal macam mana? Ataupun lebar tapak tangan kita. Kaki sini kiri, kaki kanan sini. Macam ni. Macam sini tengok. Tak payahlah tuan-tuan nak ukur pun lah. Masa bagi buat telitip, tak payahlah. Buat telitip lah nak ukur sejongkal. Tak payahlah tuan-tuan. Agak-agak je lah. Macam tu sebenarnya. Dan bahu-membahu di antara jemaah kanan dan kiri kita dirapatkan, jangan direjangkan. Bukan kaki. Kaki tersengkal. Jangan buka lebar pun tak boleh. Kes kaki tu bagi dua. Ni 6 inci lebih kurang kan? 6 inci. Kaki kita tuan cuba berdiri macam tu. Memang sedap. Cuma apa yang Nabi buat ni tuan-tuan bertepatan dengan realiti diri kita. Nabi suruh apa? Kalau tidur berbaringlah di lambung sebelah kanan. Betul tak? Segi kesihatan Nabi cakap 1400 tahun dulu. Nabi itu bercakap wahyu. Masa tu tak ada doktor, tak ada kaji, tak ada tuan-tuan. Doktor kaji rupa betul. Ni tuan-tuan, tidur lambung sebelah kanan, bukan lambung sebelah kiri. Kita berdiri sejongkal tuan-tuan, memang sedap. Cuba orang tolak, kuis dia jadi takkan jatuh. Tetapi kalau tuan-tuan berdiri semayang mengangkat, kadang-kadang nyang-nyang, cuba colek kaki dia, confirm tak lontar. Dia macam silat dulu lah. Ya, cuba tak betul kuda-kuda colek sikit dia, tak lontar lah. Tapi kalau betul kuda-kuda minta maaf, takkan jatuh. Cuba nak semayang. Tapi tak kebanyakan kita, ya, dia ikut pokok dia. Tu di antara tuan-tuan ya. Oleh itu kata imam tuan-tuan ya, luruskan sufufakum, luruskan saf-saf kamu kata imam. Kerana meluruskan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan salat. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Kau luruskan saf itu kata Rasulullah adalah di antara tanda-tanda sembahyang kamu itu sempurna. Oleh itu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang mesti kita ambil perhatian. Bukan sekadar kita ibadah, sekadar sembahyang saja. Siapa-siapa boleh sembahyang tuan-tuan. Tetapi tanya, sembahyang kita buat itu adalah, adakah dia benar-benar menepati solat yang Nabi kita buat? Itu sebab dalam kita nak beribadah ada satu doa yang Nabi kita ajar, yang selalu imam kita baca, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, Tuhanku, kau bantulah kami ya Allah untuk mensyukur, untuk mengingati diri Engkau, untuk menikmati, untuk kau bersyukur akan nikmat-nikmat yang banyak kau bagi ke aku ya Allah, dan bantulah aku ya Allah untuk aku nak memperbaiki ataupun nak memperbaguskan amalan-amalan yang aku telah buat. Betul? Ya, telah sembahyang. Tetapi adakah sembahyang yang dilakukan itu ianya benar-benar menapati solat? Ya, kata 100% sekalipun, 80%, 90% seperti solat yang Nabi kita tunaikan. Sebab tuan-tuan ya, rajin-rajinlah tuan-tuan sekalian, ada kuliah datang ya, mendengar, mudah-mudahan ya amalan-amalan yang kita buat itu dia bertepati dengan amalan yang Nabi kita buat. Wallahu a'lam, mana baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang baik terkasar pasal bercerai, saya mohon maaf. Jumpa lagi kuliah kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.